Bagi mengikuti perkembangan di Sabah, kita bersama Konstantin Pahlawan yang sudah bersedia di sana. Silakan. Terima kasih Nazri, selamat pagi dan salam sejahtera. Projek menaik taraf jeti Kampung Biau Bongawan oleh Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM menerusi peruntukan Kerajaan Persekutuan berjumlah RM90,000 akan dilaksanakan awal tahun depan. Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah, Dr. Daud Yusof berkata ia akan memudahkan para nelayan untuk memunggah hasil laut di jeti tersebut apabila siap kelak. Dr. Daud menyifatkan naik taraf jeti itu amat diperlukan oleh para nelayan di kawasan berkenaan memandangkan jeti sebelum ini terlalu usang dan berbahaya untuk digunakan. Dengan bantuan yang dilakukan oleh Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia ini, peruntukan RM90,000 ini saya yakin dan percaya bahawa mulai tahun depanlah jeti ini akan kita bangun. Dan insyaAllah sekiranya ada keperluan yang perlu lagi, kita akan cuba usahakanlah. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas melawat jeti tersebut di Kampung Biau Bongawan. Sementara itu, ahli lembaga pengarah LKIM Muhammad Khairuddin Daud memberitahu jeti ini perlu dibaiki segera bagi manfaat 100 nelayan di kawasan berkenaan. Kita tidak ada menyediakan kawasan yang sesuai. Jadi itu kita akan naik taraf. Salah satu benda yang kita ambil berat dan kita akan pastikan keselesaan para nelayan untuk menggunakan jeti ini terjamin. Kalau di darat tu kesukaran dia menurunkan barang-barang tu lah, enjin segala itu kan. Sebab sebelum ni kita tinggal enjin di bot, tapi semuanya dipinjam. Tambah Muhammad Khairuddin, LKIM juga melihat kawasan Bongawan berpotensi untuk dibangunkan sebagai kawasan pemprosesan ikan bilis memandangkan terdapat 60 bagang di kawasan tersebut. Terdahulu dalam program Back to School di Sekolah Kebangsaan SK Nyaris-Nyaris, Dr. Daud turut menyampaikan sumbangan berupa pakaian kelengkapan sekolah kepada 73 pelajar tahun 1 daripada 3 sekolah sekitar Bongawan, anjuran bersama Persatuan Ibu Bapa dan Guru, PIBG, SK Nyaris-Nyaris dan LKIM. Sebanyak 24 rumah berjaya dibina menerusi pelaksanaan program Teratak Kasih Parlimen Beaufort yang diperkenal sejak 3 tahun lalu. Program inisiatif Parlimen Beaufort itu bertindak sebagai pemudah cara dengan memberi bantuan rumah ekspres kepada penduduk miskin serta yang ditimpa musibah di Beaufort dan Kuala Penyu. Ahli Parlimen Beaufort Datuk Hajah Azizah Haji Muhammad Tun berharap dengan bantuan sedemikian dapat membantu mereka yang amat memerlukan untuk memiliki kediaman sendiri dengan lebih cepat. Pembinaan sebuah rumah yang melibatkan kos RM30,000 itu mempunyai 2 bilik, tandas, dapur dan ruang tamu. Kita mau membantu rakyat yang memerlukan rumah tempat mereka berlindung. Misalnya orang yang menghadapi bencana, memerlukan tiba-tiba tempat tinggal rumahnya anyul ataupun ditimpa pokok dan sebagainya. Tapi mereka tidak boleh dapat daripada kerajaan melalui PPRD dan sebagainya, kerana itu akan memakan masa yang lama. Datuk Azizah menjelaskan demikian kepada RTM selepas menyerahkan kunci rumah kepada seorang ibu tunggal, Leong Lee Mai alias Nur Fazina Abdullah, 48 tahun, di Kampung Muhibah, Beaufort. Dalam pada itu, Nur Fazlina yang ditemui turut melahirkan rasa syukur dan berterima kasih kerana diberi peluang untuk memiliki kediaman lebih selesa dan selamat memandangkan rumah yang didiami sejak 20 tahun lalu tersebut bukan sahaja usang, malah hampir roboh disebabkan banjir. Saya bersyukurlah sebab selama ini kan rumah yang saya duduk tu macam tak stabil lah. Meruntuk ya. Setiap kali kalau banjir. 10 lagi rumah teratak kasih akan dibina bagi membantu mengubah kehidupan golongan yang amat memerlukan di Beaufort dan Kuala Penyu menerusi program tersebut. Kira-kira 6,000 ahli wanita Pakatan Harapan PH dari Sabah dan seluruh negara akan berkampung di Kimanis untuk berkempen bagi membantu jentera pilihan raya memastikan kemenangan calon Parti Warisan Sabah Warisan dalam pilihan raya kecil PRK Parlimen Kimanis 18 Januari depan. Ia sekaligus menunjukkan perpaduan antara PH dengan Parti Mesra PH iaitu Warisan dan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO.
Ketua Penerangan Wanita PH Pusat, Senator Aiman Atira Al-Jundi berkata hasil perbincangan secara kolektif daripada keseluruhan jentera parti juga sepakat untuk melantik Ketua Wanita PH Sabah, Jenny Lasimbang sebagai pengarah jawatan kuasa operasi wanita PH PRK Parlimen Kimanis dan jentera itu akan dilancarkan pada 4 Januari depan. Pada hari 4 Januari yang sama juga, kita akan melancarkan jentera pilihan raya Wanita Pakatan Harapan. Kita bersama-sama dengan wanita warisan Serikandi wanita warisan dan juga APKO untuk bersama-sama full force memenangkan calon kita di PRK P176 Kimanis, insya-Allah. Beliau menyatakan perkara itu dalam sidang media di Kepayan, Kota Kinabalu. Kami percaya bahawa dengan komitmen wanita yang sudah sebelum ini ditunjukkan lah, misalnya terutamanya di PRK di Sandakan dahulu, kita akan menguatkan lagi jentera ini dan juga kesepakatan kami ini sebagai bukan saja dari Pakatan Harapan tapi juga dari warisan dan APKO. Dianggarkan kira-kira 300 ahli akan digerakkan dalam satu-satu masa bagi memastikan kempen PRK Parlimen Kimanis berjalan lancar. Pengurusan Kepimpinan Pembangunan Masyarakat Dewan Undangan Negeri DUN Gumgum terus memastikan agenda pembangunan yang dilaksana kerajaan dapat disalurkan ke setiap kampung dalam DUN tersebut. Menurut Pemimpin Pembangunan Masyarakat Gumgum, Haji Jasni Badali, kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar giat menyediakan keperluan infrastruktur untuk rakyat luar bandar yang masih memerlukan pembangunan. Haji Jasni bagaimanapun berkata penduduk perlu memberi kerjasama dan mengutamakan perpaduan agar dasar serta perancangan pembangunan dapat dilaksanakan sebaiknya. Hubungan antara kerajaan dengan rakyat harus diperkukuhkan kerana akan menjamin kita punya hala tuju kerajaan kita pada hari ini dan memastikan juga segala bantuan kerajaan dapat disalurkan dengan baik. Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan program Jalinan Mesra bersama rakyat Kampung Semawang, anjuran Badan Pengurusan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung DUN Gumgum di Sandakan. Dalam perkembangan lain, beliau meminta masyarakat serta ketua kampung sentiasa memberi kerjasama kepada wakil rakyat agar setiap permasalahan dihadapi dapat diatasi sekaligus memberi manfaat situasi menang-menang kepada semua pihak. Mengenai program ini, selain Kampung Semawang, program seumpama turut diadakan di Kampung Sungai Tiram dan Kampung Banting dengan pengisian acara seperti pertandingan masakan dan nyanyian. Sebanyak 22 tan sampah berjaya dikutip menerusi program gotong royong perdana anjuran Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Tanjung Aru Baru di Kampung Tanjung Aru Baru, Kota Kinabalu. Program julung kali diadakan selama 4 hari bermula Rabu lalu itu antara lain bertujuan mengutip sampah yang terperangkap di kawasan air berhampiran kediaman penduduk kampung. Pengerusi MPKK Kampung Tanjung Aru Baru Zainal Abidin Husin berkata kebanyakan sampah yang dikutip merupakan botol-botol plastik yang dihanyutkan air laut ke kawasan kampung tersebut selain kayu-kayu dan sampah-sampah lain. So ini kali pertama, tapi sebelum sampah yang kami peroleh ini kurang sebab di luar laut di kampung kami ini ada pukat untuk menghalang sampah itu masuk. Jadi kurang sampah itu untuk sampai ke kampung ini. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas menyertai program gotong royong itu di Kampung Tanjung Aru Baru, Kota Kinabalu. Sementara itu, mereka yang menyertai gotong royong ini mengakui program seumpama amat bertepatan bagi memastikan kawasan kampung kekal bersih selain mencegah penularan penyakit berjangkit. Baik untuk setiap masyarakat lah, untuk supaya tempat kampung-kampung kita ataupun di mana saja yang diadakan gotong royong nampak bersih, jadi keadaan pun penduduk pun sehat, hindari daripada segala penyakit lah. Muafakat adalah perkara yang utama di sini untuk membasmi satu daripada dia sampah-sampah dan mengelakkan daripada ini demam denggi, kan, penyakit-penyakit yang berjangkit. Bila ada kerjasama, bila ada gotong royong, keadaan kampung kita akan terpelihara dari sebarang penyakit lah. Jadi pembiakan Aedes terutamanya memang tidak berleluasa lah.
Seramai 600 orang terlibat dalam gotong royong ini, termasuk anggota bomba dan penyelamat, polis, MPKK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dan Rela. Siapa sangka anak jati Sabah, Jonty Enggihon dari Kampung Bantayan Tamparuli membuktikan tanaman anggur yang asalnya dari negara beriklim sederhana mampu hidup subur di negeri ini. Pada tahun 2011 ketika bertugas di Ipoh Perak, beliau secara tidak sengaja menanam anggur di perkarangan rumahnya sehingga sekarang meneruskan minat untuk menanam anggur di Sabah. Ikuti laporan wartawan Syafif Syahiran Danny. Jonty yang juga pemilik nursery John Grapevines dan Fix Garden di Kampung Bantayan Tamparuli mula mengusahakan tanaman anggur sejak 2 tahun lalu dan kini sudah mula mengeluarkan hasil. Beliau yang juga pengarah Jabatan Mineral dan Geosains Selangor dan Wilayah Persekutuan telah membuka tanah seluas 0.4 hektar untuk tanaman anggur dan pokok tin yang diusahakan oleh keluarganya. Dari segi minat, lebih kepada secara tidak sengaja. Sebab pada suatu hari semasa masih bekerja di Ipoh, kami keluarga jalan-jalan cari makan pada hari kelepasan dan kami telah berjumpa ladang anggur kepunyaan Siti Saloma di Sitiawan Perak. Dan secara tidak sengaja juga telah terbeli 2 anak pokok, iaitu pokok IAC dan pokok Isabella lah. Dan disitulah minat itu mulai timbul. Di sini kami ada 200 jenis buah tin. Selain buah tin, kami ada buah anggur yang kami di sini kami ada 65 jenis lah. Selain itu, selain buah dan juga tanaman lain, kami juga tanam bunga lavender. Selain bercocok tanam, Jonty juga mengendali kursus untuk peminat buah anggur di seluruh Malaysia pada masa lapangnya. So far, seramai 117 peserta telah mendaftar untuk kursus online ini yang datangnya daripada Malaysia. Daripada seluruh Malaysia, hampir seluruh negeri Malaysia ini telah mendaftar. Beliau memiliki 75 jenis anggur di ladangnya yang dijual serendah RM80 hingga RM150 sepokok. Encik Jonty mempunyai 75 jenis anggur yang benihnya diimport dari Amerika Syarikat, Jepun, China dan Rusia. Inilah hasil-hasil anggur dari negara-negara tersebut. Menerusi usaha seperti ini, diharap ramai lagi golongan muda yang dapat dilahirkan sebagai peladang yang berjaya satu hari nanti. Syafif Syairan Deni, RTM. Sekian berita dari Sabah pagi ini bersama saya Konstantin Palawan. Kembali kepada Nazri di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Konstantin.